Okay, record on. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk adik-adik lah saya kira adik-adik yang hadir petang ini untuk memperdengarkan sedikit perkongsian daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal mengenai program program sarjana, program postgraduate, program master, program PhD yang ada di FKM insya-Allah. Right. So saya Muhammad Zaid bin Akub selaku host pada petang ini. Right. Akan mengawal webinar petang ini insya-Allah. Right. So petang ini bersama saya adalah Dr. Ridwan bin Mansur selaku koordinator ataupun penyelaras program postgraduate di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Right. So insya-Allah petang ini Dr. Muhammad Ridwan bin Mansur akan berkongsi bersama kita semua mengenai program postgraduate yang ada di FKM. Right. So harapan kami insya-Allah adalah untuk berkongsi maklumat kepada anda semua, kepada adik-adik di FTKMP tahun akhir khasnya, right. So mengenai program yang ada di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Right. So ini lebih kepada sesi santai. Kalau ada pertanyaan, adik-adik boleh unmute ataupun boleh tanya di ruangan chat. Saya akan cuba berhentikan Dr. Muhammad Ridwan untuk sampaikan dan saya akan terus ajukan soalan. Right. So jangan segan, jangan malu. Right. So anggap sesi ini sesi santai saja. Right. Dan di sambil itu insya-Allah di ruangan chat juga ada Google Form, right, yang boleh diisi untuk kami lihat minat adik-adik, right. So mungkin kalau ada nanti kita boleh lakukan kalau minat mungkin nanti kita boleh contact kemudian, right. Okay. Tanpa membuang masa insya-Allah dan juga webinar ini direkod, right. So insya-Allah pada yang tak dapat hadir nanti saya akan sharekan juga video ni pada Dr. Munir untuk disampaikan kepada adik-adik di FTKMP yang lain, right, insya-Allah. Right. So tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Muhammad Ridwan bin Mansur untuk berkongsi bersama adik-adik semua mengenai program di FKM. So tajuk dia santai je, jom buat master dan PhD di FKM UTM. Right. Dengan itu saya menjemput Dr. Muhammad Ridwan bin Mansur insya-Allah. Right. Silakan, the floor is yours. Right. Thank you. Okey, ya, terima kasih banyak Dr. Zaid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Bagi yang meraihkan perayaan Tahun Baru Cina tu, saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina, dan bagi yang lain-lain tu selamat bercuti. Ya. Jadi terima kasih atas kehadiran semua peserta ke sesi promosi secara webinar tentang jom buat master dan PhD di FKM UTM. Jadi untuk sesi petang ini dikelolakan oleh Jawatankuasa Promosi Fakulti Kejuruteraan Mekanikal serta Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Jadi saya rasa dengan bilangan peserta yang ada ni, semuanya amat bersemangat untuk mendapatkan lebih maklumat tentang pengajian selanjutnya selepas bachelor degree masing-masing. Iaitu seperti yang kita tahu, selepas bachelor degree ada pengajian untuk buat master's degree, dan
seterusnya ke peringkat Malaysia PhD. dia tidur asrama lah kawan tu. Memang tak tidur sini. Ya, 2 minggu. Asrama sini. Tak tahu nanti apa sini berapa orang lah pergi dari sini? So, ramai. Duduk kat asrama tu. Tim SM Rosti ni kan. Cik Dani boleh mute kan, saya tak boleh nak mute. Asrama ni depan ni. Lawat. Tak boleh. Pasang kawat. Oh, besi je. Boleh Bagi dia papers yang ada tai. Sampai tak sampai sebulan tak klik. Bagian tu. Diri tu. Naknya demam, mak bapaknya demam. Bapak yang demam jarang bapak tu. Alright, Dr. Ridwan. Okay. Untuk sementara ni saya tak boleh nak mute dia, saya kena expel, nanti mungkin dia masuk semula. Okey. Kita teruskan. Okey, tak apa. Okey. Baik. Jadi untuk seperti yang kita tahu, UTM Universiti Teknikal Malaysia Melaka telah 20 tahun ditubuhkan sebagai salah satu daripada universiti awam di Malaysia, salah satu daripada 4 universiti teknikal di Malaysia dan universiti teknikal yang pertama ditubuhkan di Malaysia. Selain daripada kita, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, rakan-rakan Malaysian Technical University Network adalah Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Perlis dan Universiti Tun Hussein On di Johor. Jadi UTM adalah universiti teknikal yang pertama ditubuhkan di kalangan 4 rangkaian universiti teknikal. Jadi sedikit pengenalan ataupun overview tentang sharing session bagi petang ni. Jadi it is a bit of introduction, apakah itu program master dan PhD, syarat-syarat kemasukan, admission requirement, mode postgraduate study di FKM UTM, okay, apakah bentuk-bentuk pengajian postgraduate atau pasca siswazah yang ditawarkan di Fakulti Digital Mechanical, serta kita ada tambahan maklumat yang menarik yang mana ada banyak peluang untuk pengambilan daripada rakan-rakan staf di FKM dan FTKMP untuk pelajar-pelajar mode penyelidikan. Dan akhir sekali, jika ada sebarang pertanyaan dan soalan daripada para peserta. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan orang-orang yang boleh dihubungi, berkenaan program postgraduate di Fakulti Digital Mechanical UTM. Yang pertama, Dr. Muhammad Afzal Nizam bin Rosli, selaku Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pengajian Siswazah. Kemudian kita ada pengerusi Jawatankuasa Promosi Fakulti Digital Mechanical, Dr. Muhammad Zaid Yaakob sendiri, IR Dr. Muhammad Zaid Yaakob. Serta seterusnya saya sendirilah sebagai postgraduate coordinator, penyelaras program pasca siswazah. Jadi sedikit pengenalan ataupun overview tentang UTM. UTM definitely terletak di Melaka, established since 2000, year 2000, dan sekarang ni kita ada 2 kampus yang sedang operasi. Satu kampus induk di Durian Tunggal dan satu lagi kampus teknologi di iGrowth Melaka. Jadi Fakulti Digital Mechanical beroperasi bersebelahan dengan Fakulti Teknologi Digital Mechanical dan Pembuatan di kampus teknologi di iGrowth. Jadi kita mulakan sesi kita dengan satu soalan yang sering ditanya sama ada oleh pelajar dan ramai. Kenapa nak sambung belajar? Why further study? So there are various reason. Ada banyak sebab ataupun tujuan for you to further your study. First is for self satisfaction, definitely, to gain knowledge and experience. Jadi motivasi yang pertama adalah untuk mendapatkan kepuasan diri dari segi menambahkan ilmu serta pengalaman. You can be incompetent point of view. You can further our study to increase our knowledge
untuk kita lebih kompeten dalam ilmu yang kita ada, as well as to be competent in our experience, untuk meningkatkan lagi kompetensi kita dalam aspek kemahiran pekerjaan. Seterusnya adalah industry requirement. Some industry also require that their workers or future workers to have a minimum postgraduate qualification, either masters or degree. Jadi kita nampak ini sering ditekankan oleh pihak-pihak industri untuk high level skill jobs, high level skill jobs, yang mana for that sort of job it require the person to have at least a master's degree or a PhD. Furthermore, for promotion purpose, so dalam meningkatkan kejayaan masing-masing dengan menambahkan kompetensi akademik, melalui adanya sertifikat master dan degree, master dan PhD, dapat meningkatkan lagi langkah ke arah peningkatan kejayaan masing-masing dalam bidang yang dia ceburi. Ini saya kongsikan beberapa motivasi yang ada. Sebagai contoh, kalau kita tengok di bahagian atas kanan, jadi kita nampak snapshot daripada salah satu jabatan kerajaan yang ada, Jabatan Kerja Raya, di mana dia memberikan kemudahan cuti belajar bergaji penuh kepada staf-stafnya untuk menyambung pengajian peringkat sarjana dan PhD. Dan dengan ini sudah tentu akan membantu meningkatkan karier pekerjaan masing-masing. Selain daripada itu, kalau kita nampak di sebelah iklan di atas kiri dan juga bawah kiri, jadi kita nampak some industries require or would like to hire future employee with postgraduate qualification. Sebagai contoh, kita nampak di Western Digital, mencari principal engineer dan dalam bidang packaging, mana ada syaratnya mesti ada master atau PhD dalam bidang yang disebutkan, materials. Di Malaysia, dia pun memerlukan candidate must possess at least a master's degree, at least a bachelor degree or master's degree in mechanical and manufacturing material. Jadi dengan adanya kompetensi akademik yang berkenaan, jadi meningkatkan lagi lah peluang untuk kita diambil bekerja. Itu antara motivasinya. Selain daripada itu, satu perkara yang agak menarik juga adalah ke arah future prospect sebagai jurutera profesional. Sama ada untuk program engineering ataupun engineering teknologi. Jadi sebagai contoh, kalau para peserta merupakan graduan sarjana muda teknologi kejuruteraan, engineering teknologi yang diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia, dalam meningkatkan kompetensi masing-masing ke arah menjadi jurutera profesional, disebut IR, macam IR Zaid dan sebagainya. Jadi disyaratkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia bahawa pelajar daripada sarjana muda teknologi kejuruteraan perlulah memiliki sekurang-kurangnya satu sarjana kejuruteraan yang berkaitan, sama ada dalam program top course atau mixed mode daripada IPT yang diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Jadi JUTEM ni adalah salah satu IPT yang diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Dan apabila tuan-tuan dan puan memiliki kelulusan sarjana kejuruteraan tersebut, maka dengan itu tuan-tuan dan puan boleh memohon untuk menjadi jurutera profesional. Itu kelebihannya. Jadi bagi pelajar sarjana muda teknologi kejuruteraan, sama ada nak jadi professional technologist dengan TS di belakang, untuk PR, Lembaga Jurutera Malaysia syarat mesti memiliki sekurang-kurangnya satu sijil sarjana kejuruteraan daripada IPT yang diiktiraf oleh mereka.
So that would be I think a good motivation dan advantage to further your study apart from your work experience. Tak nafikan kedua-dua kompetensi adalah penting, kompetensi akademik dan juga kompetensi kemahiran. Jadi kompetensi kemahiran adalah in term of work experience. Kompetensi akademik adalah dari segi our theoretical knowledge daripada yang kita gain daripada master, diploma, bachelor, master hingga ke PhD. So both type of knowledge adalah sangat membantulah insyaAllah dalam tingkatan career masing-masing. Jadi terus kepada postgraduate program yang ditawarkan di FKM. Kenapa FKM? Mungkin bagi student-student daripada FTKMP, kenapa di FKM, kenapa tak di FTKMP? Jadi buat masa ini program postgraduate kita, FTKMP tidak mempunyai program master sendiri. Jadi disebabkan FKM dan FTKMP ni seolah-olah macam siblings, adik-beradik. Jadi program-program postgraduate semuanya diletakkan di bawah FKM. Jadi so untuk postgraduate program yang ditawarkan, satu adalah mode yang pertama coursework ataupun top course, sejarah kerja khusus. Yang mana ini ditawarkan secara sepenuh masa sahaja. Kaedahnya adalah kaedah modular dengan yuran pengajian sebanyak 6,790 untuk 3 semester. Okey, jadi ini yang pertama, masters by coursework ataupun top course mode. Jadi under master by top course atau coursework ni, kita ada 4 program yang ditawarkan. Satu, Masters of Mechanical Engineering, Specialization in Energy, atau kod dia MMCE. Tempoh pengajian adalah 1.5 tahun atau 3 semester. Dan kalau boleh semak dengan MQA untuk sertifikat akreditasi. So MQA /FA 1498. Yang kedua, Masters of Mechanical Engineering, Specialization in Automotive, MMCD, juga 1.5 tahun atau 3 semester. Masters of Mechanical Engineering in Product Design. Jadi saya dimaklumkan yang ramai student-student yang daripada pengajian dalam pengkhususan Masters in Mechanical Engineering Product Design. So ditawarkan Masters of Mechanical Engineering, Pure Engineering, Pure Mechanical, MMCM. Tempohnya lebih paling cepat, 1 bulan, tapi masih cover selama 3 semester. Jadi kita ada semester 1, semester pendek, program Masters of Mechanical Engineering. Dan masih sekurang-kurangnya akreditasi sementara. Jadi untuk top course atau coursework ni, kaedahnya adalah kaedah modular, kita ada final exam. Kita buka top course, ada final exam, ada 10 subjek dan MMCD. Jadi 4 minggu, setiap minggu lah tu totalkan 8 hari. Ini adalah mode penyelidikan atau research mode. Ini ditawarkan bagi pengajian penuh masa dan juga separuh masa. Jadi siapa yang ingin melanjutkan pengajian pasca siswaza, postgraduate secara sepenuh masa, jadi research mode ni adalah yang paling sesuai. Selain daripada full time student. Jadi kita ada tawarkan Masters in Science in Mechanical Engineering, MMCA. Yuran pengajian dia adalah RM5,980 untuk 3 semester.
Kemudian kalau yang telah pun mempunyai master's degree, ingin melanjutkan pengajian ke peringkat PhD atau Doctor of Philosophy, okey, tempoh pengajian lazim adalah 6 semester dengan jumlah kos sebanyak RM16,264, ataupun Doctor in Engineering, Industrial PhD. Tapi yang ini agak tinggi sikit kosnya, RM6,170 per semester selama 8 semester. Jadi ini adalah overview lah yang ada. Jadi kita ada 2 mode, coursework ataupun kerja khusus, dan juga research mode. Syarat-syarat kemasukan. Okey, bagi program master secara coursework dan juga research mode. Jadi calon mestilah memiliki minimum CGPA 2.75. Untuk melayakkan calon tersebut terus ditawarkan terus ditawarkan offer letter sebagai postgraduate student. Jadi bagi tuan-tuan dan perempuan yang mempunyai CGPA bachelor degree 2.75 dan ke atas, jadi kalau mohon untuk kemasukan pengajian semester depan, insyaAllah akan terus ditawarkan surat tawaran pengajian. Bagi mereka atau pemohon yang memiliki bachelor degree di antara 2.0 hingga 2.74 pula, perlu mempunyai relevant working experience, okey, pengalaman kerja yang berkaitan dalam bidang pengajian yang nak dipohon, yang mana kaedahnya adalah bagi setiap 1 tahun pengajian akan dikira CGPA-nya 0.1. Ini saya jelaskan sikit. Contohnya untuk ditawarkan terus offer letter sebagai student postgraduate. Sebagai contoh macam ni, contohnya saya dengan CGPA 2.6 mempunyai 2 tahun pengajian. Jadi bagi setiap tahun pengalaman kerja dikira 0.1. Jadi 2 tahun darab 0.1 saya mendapat kesamarataan 0.2 CGPA. Jadi saya ambil 2 tahun pengalaman kerja itu dengan point 0.2 CGPA, saya tambahkan dengan CGPA yang sedia ada. Jadi CGPA saya sedia ada adalah 2.6. Jadi saya tambahkan 0.2. Okey, mewakili 2 tahun pengajian. Jadi sekarang ni semasa permohonan pihak universiti akan mengambil kira bahawa saya mempunyai CGPA 2.6 campur 0.2, 2.8. Jadi bila jadi jumlah kumulatif yang diterima 2.8 tersebut, jadi atas daripada minimum CGPA 2.75, maka insyaAllah saya pun akan dapat ditawarkan secara automatik peluang atau tempat pengajian sebagai pelajar pasca siswaza. So the more work experience, the better. Then so if you are 2.0 CGPA, then calculatively lebih kurang quite some time jugalah. You need to have your working experience. But if let's say your bachelor degree CGPA is 2.5, then if you have 3 years of working experience, then you will be more than qualified to enter automatically for the master's program, coursework and by research mode. Saya pun ada satu lagi kelebihan. Bagi yang pernah dengar tentang APEL, sijil APEL ataupun Accredited Prior Experiential Learning, APEL. Ini yang kerajaan tubuhkan, yang mana kandidat yang mempunyai diploma tapi mempunyai 10 tahun pengalaman bekerja boleh memohon untuk masuki program masters di FKM UTM melalui kelayakan sijil APEL. Yang ini ada kaedah dia macam mana untuk mendapatkan kelayakan sijil APEL tersebut. Bagi yang berminat, kita boleh bincang dengan lebih lanjut lah. Nanti just boleh bagi contact number atau just contact either one of us lah. Saya boleh, Dr. Zaid pun boleh, pun Dr. Afzani pun boleh. Jadi syarat-syarat kemasukan ni boleh
tengok dengan lebih jelas di website Pusat Pengajian Siswa Azhar UTM seperti yang tertera di bawah. Reference tps.utm.edu.my/students/prospective students/entry requirement. Untuk program PhD dan Dr. Engineering pula. Okay, so for PhD program, mesti ada sekurang-kurangnya, calon tersebut mesti memiliki sekurang-kurangnya master's degree daripada UTM atau mana-mana institusi yang diiktiraf. Okay. Untuk industrial PhD, candidate must be currently an employee either as professional, executive, engineer, researcher or equivalent in the industry or mentioned company operating overseas. So industrial PhD ni sebenarnya kita tawarkan kepada mereka yang sedang bekerja. Okay, alright. Right, macam tu. Tapi seperti yang kita nampak sebelum ni, beza besarnya adalah in term of tempoh pengajian dan juga yuran. Okay, ni saya ambil daripada website Pusat Pengajian Siswa Azhar, Postgraduate Study Office, UTM, untuk program Masters. Jadi bagi local candidate jumlahnya adalah RM6,790. Okay. Dan untuk international candidate jumlah yurannya adalah RM11,290. Untuk Master by Research, okay, RM5,986 untuk 3 semester. Okay, dan untuk international student RM10,432. PhD, okay, RM16,264 untuk 6 semester. Okay, bagi local candidate dan RM29,728 untuk international students. So we as a local student have the advantage lah in term of quite some amount have been subsidized by the government to encourage more local our local people to enhance their academic competency, okay, by giving the subsidized for the fees. Okay, fokus kepada Master of Mechanical Engineering by coursework. Jadi by coursework ni macam mana ni sebenarnya by coursework? Jadi ada 4 program by coursework, sekali lagi MMCM, MMCD, MMCE dan MMCD. So by coursework ni kaedahnya sama macam kita belajar masa degree. So candidate akan masuk ke kelas. Okay, so kelas tu akan ada assessment, akan ada assignment, akan ada project dan juga test tanpa final exam. Jadi jumlah markah yang diperoleh itu akan dikumpulkan dan mesti untuk lulus subjek tersebut perlu mendapat minimum markah 60 ataupun B-. Markah lulusnya adalah 40. Tapi untuk program master adalah 60. So itu cabarannya. Tapi alhamdulillah setakat ni memang very good and very study. Okay, akan melibat satu final year project, some sort like your final year project ataupun projek sarjana muda akan ada juga. Okay, assessment yang terlibat ada 3 kali assignment, test, 3 kali test dan projek. Ada satu group project. So this is a modular method, not semester method. Okay, and graduation requirement minimum CGPA 3.00. Jadi untuk kita graduate dengan master's degree by coursework perlu mencapai CGPA 3.0. Experience masa kita belajar dalam bachelor degree di Malaysia ni adalah kaedah semester. Okay, mana kita belajar satu subjek tu selama 14 minggu.
Jadi 2 minggu, minggu ke-15 ke-16 kita ambil final exam. Gitu. Tapi modular method ni lain sikit. Dia setiap subjek tu dilengkapkan ataupun dijalankan untuk 4 minggu saja. Setiap 1 bulan kita akan habis satu subjek. Bila dah habis satu subjek tu, kita akan tutup buku dan kita akan masuk subjek yang berikutnya. Jadi in average satu semester kita akan belajar lebih kurang 5 subjek. 4 atau 5 subjek. Jadi setiap bulan tu kita akan tukar satu subjek. So that is how modular method is conducted. Modular method ni mungkin kalau di amat lazim lah kalau di United Kingdom. Okay. Jadi kaedah pelaksanaan modular method ni amat lazim di United Kingdom. Jadi kalau kita buat masters in engineering di United Kingdom, jadi memang kaedah yang sama digunakan. So for modular course, jalan tu ada 5-7 hari. Kita akan jalankan kelas 2 hari saja. Sebagai contoh, saya ambil satu subjek yang ditawarkan adalah Renewable Energy Technology. Okay. 4 minggu tu 4 minggu. Pada minggu yang pertama, lecturer yang pertama akan mengajar untuk sekian topik. Kemudian diikuti minggu kedua, lecturer yang kedua. Minggu yang ketiga, lecturer yang ketiga. Okay. Jadi pada minggu yang pertama akan ada seksi lecture. Kemudian kena buat satu assignment. Okay. Diikuti minggu kedua yang sama, di minggu ketiga yang sama. Kelas biasanya dijalankan pada setiap hari Selasa dan Khamis lah. Itu daripada rekod yang kita ada sekarang ni. Dan pada minggu keempat, tidak ada lagi kelas. Okay. Yang pelajar-pelajar akan fokus untuk membuat test. Okay. Dan juga untuk menyiapkan projek masing-masing. So that's how it goes. So, jadi setiap minggu akan tukar satu subjek. Okay. So the advantage of modular course is that it can time but have the time. Maksud saya dia register full time. Seminggu dia cuma perlu peruntukkan 2 hari aja daripada masa dia untuk masuk kelas. Jadi bagi siapa yang bekerja ini mungkin yang mana kalau dia boleh dapatkan, dia dapat berunding untuk dia hadir kelas 2 hari dalam masa seminggu. Dan insyaAllah selama 3 semester dia boleh selesaikanlah projek master dia. Untuk pelajar full time definitely lah. Kelas cuma 2 hari aja seminggu. So ada 5 hari lagi untuk self study, untuk melengkapkan assignment dan sebagainya. Ada sesiapa yang nak kerja part time dan sebagainya untuk tambahkan sedikit duit poket. So modular method ni memberi lebih flexibility ya sebenarnya. Tapi in term of contact hour tetap sama. Kualiti tidak pernah setiap hari. Jadi setiap minggu sama dengan kita kaedah semester. Itu yang mana kita masuk kelas selama 14 minggu. Cuma bezanya modul method ni dia lebih compact. Ini saya share jadual bagi pelajar Master of Mechanical Engineering pada semester ni. Jadi kita nampak ada beberapa subjek tu. 1 kuning, Research Methodology, Project Management, Applied Engineering Statistik dan juga Applied Heat Transfer. Kuning, hijau, kelabu dan oren itu adalah subjek fakulti. Dan 2 subjek yang putih itu adalah subjek wajib universiti. Jadi tempoh kita belajar tetap sama juga macam biasa. Tetap macam semester biasa. Cuma setiap subjek tu dia habiskan setiap 4 minggu saja. Untuk research mode pula, bagi MMCA, Master in Science in Mechanical Engineering, Doctor Philosophy in Mechanical Engineering, PMCA dan
Doctor of Engineering in Mechanical Engineering, EMCA. Jadi duration of studies by research yang daripada yang terbaru universiti, okay. Program PhD full time maksimum 4 tahun dan master by research full time maksimum 2 tahun ataupun 4 semester. Bagi part time minimum 3 tahun, maksimum 7 tahun bagi PhD, dan untuk master minimum 2 tahun. Okay. So it's quite kompetitif juga, okay. Jadi untuk student master by research sepantas 2 semester, okay, boleh tamatkan pengajian, tapi yang mesti letakkan secara lazim adalah 4 semester ataupun 2 tahun. PhD minimum adalah 2 tahun boleh tamatkan pengajian dan maksimum pengajian adalah 4 tahun. Ini bagi mode full time. Jadi untuk mode part time ada sedikit lebihan masa lah. Ya, kita pun faham kan part time kan. Ya. Ini bagi mereka yang berminat untuk in Science and Doctor Philosophy in Mechanical Engineering. Jadi alhamdulillah ramai staf-staf FKM dan FTKMP yang mendapat geran-geran penyelidikan terkini daripada pelbagai-bagai agensi. Ada Kementerian Pengajian Tinggi, ada pihak industri dan sebagainya. Dan bagi menjalankan pengajian tersebut, terdapat peruntukan yang diberikan kepada pelajar-pelajar, yang mana pelajar-pelajar boleh diambil bekerja sebagai graduate research assistant ataupun pembantu penyelidik bergraduan. Yang mana sambil kita belajar, kita juga dibayar bulanan selama. Jadi kalau tempoh pengajian kita 24 bulan, jadi kita dibayar 4 bulan. Okay. Jadi semua daripada Associate Professor Engineer Dr. Rozaidi bin Ramlan, okay, dalam bidang wideband dynamic vibration suppression. Okay, jadi yang berminat monthly allowance up to RM1,800 is offered, okay, to those student. Okay, jadi berminat boleh emailkan CV ataupun boleh hubungi Prof. Dr. Rozaidi. Ya, saya. Slide tak bergerak. Oh, saya tak gerak. Okey. Baik. Sekarang ni slide nampak tak, Zaid? Sekarang ni slide we are hiring tu. We are hiring Oh, see. Okay. Okay, is it okay now? No, still that slide. Okay, it's okay now. Right, Yeah. thank you. Okay. Okay. Dr. Zaid ni macam mana? Is it okay? Okay, clear. Okay. Alright, thank you very much, Dr. Zaid. Jadi Thank sorry you. ini one postgraduate opportunity, okay, to be hired as a JRA to do either research or PhD by Prof. Associate Professor Engineer Dr. Rozaidi. Okay, kalau siapa punya minat boleh ambil email ni dan boleh hubungi beliau. Okay, allowance up to RM1,800 per month given to the successful student. Next adalah daripada Profesor Dr. Muhammad Fazli Abdullah dalam bidang tribology dan juga 3D printing. Okay. Alright, so beliau juga ada menawarkan kekosongan GRA kepada pelajar-pelajar yang berminat, okay, untuk menyambung masters, okay, dengan beliau. Daripada Associate Professor Dr. Azma, TS Dr. Azma Putra dalam bidang sound and vibration, okay, sound and vibration. Jadi kita ada team tu, ada TS Dr. Irman dan TS Nur Azazi. Jadi ini adalah team daripada FTKMP. So his team ni comprise of FKM and FTKMP lah. Jadi student yang berminat boleh memohon lah untuk
join his research work. Okay, ada monthly allowance up to RM1,800 ditawarkan kepada yang berjaya. Daripada Dr. Zakiah, okay, Fakulti Pendidikan Mechanical, dalam bidang structural health monitoring. Okay, elang ditawar hingga RM1,800 sebulan kepada yang berjaya. Okay, boleh ambil nombor Dr. Zakiah ni. Okay. Terusnya dalam bidang autonomous vehicle, okay, so tim daripada Dr. Nizamuddin dan FTKMP dalam siapa yang minat dalam kajian autonomous vehicle, jadi boleh menghubungi mereka dengan scan QR code tu. Okay. It's okay, insyaAllah seperti yang Dr. Zaid kata nanti, kepada mereka yang berminat, just drop your information in the chat box. Lagi baik dalam Google Form yang disertakan, dan kita akan kita akan kongsilah slide ini kepada semua yang selain daripada itu, dalam bidang otomotif juga, siapa yang berminat ada dalam bidang otomotif kontrol, di Makmal Autotronic FKM, vehicle regenerative braking and steer by violation. Jadi allowance up to RM1,500 monthly lah. Juga Puan Mahanom, FTKMP. Jadi siapa yang berminat untuk menjalankan penyelidikan sebagai student master atau PhD, dalam bidang biodiesel production, ada ditawarkan juga elang bulanan kepada yang berminat, sebanyak RM1,500 setiap bulan. Ini bukan terhad kepada Bachelor Mechanical dan Manufacturing saja. Kandidat daripada Bachelor of Electronics, Material, Chemical atau mana-mana bidang yang berkaitan juga boleh memohon dan akan dipertimbangkan. Selain daripada itu, daripada tim Dr. Azmi Nordin dan juga Encik Hairul Bakri, FKM dan FTKMP. So we work very closely together. So dalam biodiesel study, jadi siapa yang berminat, Azmi Nordin dan Encik Hairul Bakri boleh menghubungi Dr. Nazmi sendirilah untuk memohon bagi projek beliau. So ada allowance yang ditawarkan juga. Selain daripada itu, ada kosongan daripada Dr. Rafidah Hassan dalam bidang 3D printing. Dr. Rafidah. So boleh menghubungi Dr. Rafidah melalui email beliau, rafidahhassan@liswitan.edu.my. Dalam bidang 3D printing. Saya sendiri pun, siapa yang minat untuk menyambung pengajian dalam bidang product design development. Jadi boleh menghubungi saya lah, either through email ataupun through call atau WhatsApp. Ini untuk part time, full time, PhD dan juga master. So kita nampak ada banyak peluang, bergantung kepada minat masing-masing dan juga kekuatan masing-masing. Siapa yang mempunyai kekuatan dan kelebihan untuk mengharungi mod pengajian dalam bentuk coursework, ada khusus yang menawarkan. Bagi yang berminat dalam kerja-kerja penyelidikan, born to be a researcher ataupun memang very keen to solve problems research wise, jadi boleh mohon untuk program mod penyelidikan. Jadi untuk memohon, kaedahnya senang je. Semua permohonan boleh dibuat secara online melalui portal permohonan online Pusat Pengajian Siswazah. Yang perlu dibuat adalah untuk melengkapkan dokumen yang diperlukan. Untuk master by coursework, kita pengambilan yang terkini adalah
pada bulan Mac, dan permohonan mesti dibuat sebelum akhir sebelum sebelum that semester bermula. Jadi tentatively UTM new semester akan bermula lebih kurang 11 hari bulan Mac. Jadi lebih kurang ada sebulan lagi. So kena mohon cepat-cepat untuk kita cepat-cepat keluarkan surat tawaran. Jadi dalam permohonan tu mesti disertai dengan copy of passport size photograph, copy of IC, copy of SPM, diploma degree, or other qualification, copy of academic transcript. Kemudian untuk processing fee, jadi kena ada RM30 processing fee dikenakan. A letter of guarantee from your sponsor, bagi siapa yang ada sponsor, tapi siapa yang self sponsor, jadi paragraf tu tak perlu. Untuk student remote research mesti disertai dengan research proposal. Yang ini sebenarnya tak ada masalah yang besar sebab bagi siapa yang berminat untuk menyambung master by research, saya cadangkan kontak ketua-ketua penyelidik yang terlibat, okey, ataupun kalau tak yang jelas boleh direct contact pada Dr. Zaid, saya ataupun Dr. Abdul Nizam untuk bantuan lanjut. Jadi permohonannya adalah secara online. Center for Graduate Studies UTM, dan di situ ada icon untuk kita apply for the postgraduate program. Itulah kaedah application yang very user friendly. Ada disediakan user guide dan user manual untuk membantu semua. Kalau tak ada masalah juga, feel free to contact either Dr. Zaid, saya ataupun Dr. Azlan Nizam lah untuk bantuan lanjut. Again, saya share 3 contact number. Ini antara yang boleh dihubungi. Anda juga boleh contact mana-mana lecturer ataupun siapa-siapa kalangan staff di FKM ataupun FTKMP ataupun di UTM untuk dapatkan bantuan. Nanti definitely dia akan kita boleh bincang lah untuk selesaikan sebarang pertanyaan tersebut. So kita dah hampir selesai sesi Q&A. Sebelum tamat, saya share sedikit postgraduate information reference bagi siapa yang ingin dapatkan maklumat lanjut. So yang pertama definitely di website Pusat Pengajian Siswa Azhar UTM. Kemudian boleh dapatkan juga maklumat di website FKM ataupun di Facebook FKM. Jadi itu saja daripada saya. Sekali lagi, lalu-lalukan penyertaan dan daripada semua untuk menyertai program postgraduate yang ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Semoga dengan postgraduate journey tersebut dapat membantu meningkatkan kompetensi akademik masing-masing ke arah kerjaya yang lebih cemerlang di masa hadapan. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, okay. Terima kasih Dr. Rizwan atas perkongsian yang disampaikan. Saya rasa amat jelas. Walaupun ada sedikit on and off lack of internet connection, tapi okay, saya rasa still sampai. Right, so ada beberapa soalan dalam ni. Saya baca dulu. Okey, tadi saya rasa dah kita terjawab, tapi mungkin Dr. Ridwan boleh jawab semula. By Megat. Megat bertanya tentang PhD part time berapa semester? Ya. Okey. Saya jelas kalau saya return back to the slide lah sambil tu Alright, boleh. Okey, saya. Jadi daripada soalan daripada Encik Megat tadi, PhD part time berapa semester? Jadi PhD part time minimum 3 tahun atau 6 semester dan maksimum 7 tahun atau 14 semester. Alright, okay. Saya rasa yang itu jelas.
Ada juga soalan daripada Megat. Dalam tempoh pandemik ini, bagaimanakah kaedah pembelajaran bagi master atau PhD? Bagaimanakah dengan kerja-kerja di lab? Okey. Itu soalan Agak yang menarik baik. soalan ni. Ya, Soalan yang betul, baik. betul. Sangat baik. Uh, untuk makluman semua, okey, yang pertama bagi program master coursework ataupun top course. Jadi kita jalankan sepenuhnya program master coursework kita ni online. Sama juga macam kita jalankan untuk program degree dan diploma. Sebab dia melibatkan kelas. Jadi atas kekangan yang ada sekarang, kita jalankan semuanya secara online. Jadi 2 hari kelas tu bagi setiap minggu adalah secara online. Exam pun online. Assignment ialah buat at your your own time dan kemudian submit kepada pensyarah masing-masing lah untuk ditanda. Bagi student by research, universiti alhamdulillah selaras juga dengan kelonggaran yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Student by research dibenarkan untuk berada di dalam kampus, tetapi ada jadual yang perlu diikuti dan semua pelajar by research perlu memohon untuk berada di dalam kampus. Sama juga macam saya staff, by default saya diarahkan bekerja daripada rumah, work from home, tapi untuk saya berada di pejabat saya perlu memohon kebenaran daripada pihak universiti. Student master by research dan PhD ini sebenarnya dikira sebagai part of the staff actually. Part of more or less like a staff lah. Jadi memang our work kalau yang melibatkan eksperimen adalah di universiti dan kita mematuhi protokol atau SOP keberadaan di universiti. Okay. Itu tak ada masalah. Dari segi kerja-kerja eksperimen kita boleh masih berjalan dengan lancar dan manageable lah. Alhamdulillah so far. Alright, thank you Dr. Wan. Okay, ada lagi soalan daripada Syafiqah Ghafur. Beliau bertanya mengenai saya pun perasan rupanya pelajar FTKMP akan ada praktikal LI daripada bulan Mac hingga September. Betul ke? Betul ke Syafiqah? So beliau bertanya macam mana kalau nak sambung sebab dia ada LI between Mac hingga September. Okay. Definitely kita seperti yang kita nampak tadi, syarat untuk menyambung postgraduate study ni kita perlu melengkapkan program bachelor degree kita dahulu lah. Okay, jadi jika untuk pelajar yang masih belum menamatkan pengajian by next semester, so kita akan buka satu lagi pengambilan pada bulan September 2021 insyaAllah. Okay. Untuk semua mode kerja khusus, coursework dan juga mode research. Jadi LI kena habiskan juga sebab tu part of your requirement to pass your bachelor degree. After passing your bachelor degree, then only you are eligible to apply for the master's program. Kalau ada Dr. Zaid nak tambah? Saya rasa jawapan Dr. Rizwan tu dah cukup lengkap. Right. So tapi andai kata untuk Syafiqah Ghafur kalau ada diskusi detail yang perlu penerangan yang lebih jelas nanti boleh kontak saya ataupun Dr. Ridwan ataupun Dr. Afzali. Right. So tak ada masalah, insyaAllah kita boleh bantu dari segi. Okay. Ya, saya. Okay. Lagi soalan daripada Hamizah. Hamizah bertanya, andai kata kita nak sambung master under scholar, let's say 1 tahun selepas habis degree, ada any info yang boleh di-share untuk further master under scholar from university ke? Itu Boleh. soalan dia. Boleh. Okay. Kekosongan untuk scholarship, di pihak universiti kita ada bagi satu scholarship yang berjalan sepanjang tahun. Skimnya adalah skim Zamalah. Z-A-M-A-L-A-H. Boleh type di chat box ni. Zamalah. Okay. Jadi
tentang skim Zamalah ni ada di portal Pusat Pengajian Siswadah UTM. Cuma program Zamalah ni dia adalah scholarship dan untuk calon perlu memiliki bachelor degree CGPA minimum 3.75. Jadi kalau ada 3.75 faham saya. Ya. Selain benda tu, kekosongan seperti yang saya contohnya yang saya iklankan di sini kan. Ini bergantung kepada kekosongan semasa. Okey, kalau ada takers dalam masa terdekat, maknanya lepas tu kekosongan ni dah tak ada. Tapi kalau ada kekosongan lain, kita sentiasa maklumkan peluang untuk pelajar melalui website Fakulti Electrical Mechanical. Di website Fakulti Electrical Mechanical ada bahagian untuk diiklankan, ada bahagian yang mengiklankan kekosongan graduate research assistant ni. Tapi kena check periodically lah. Sentiasa kena semak macam tu. Okey, terima kasih Dr. Wan. Dr. Hafzal pun dah ada share link mengenai sekolah Zamalah dekat chat room. Nanti boleh klik dekat chat room lah. Right. Ada juga soalan daripada Amirul Akmal Rahim. Dia bertanyakan apa bezanya antara PhD dan DEng dari segi program framework ataupun research methodology. Agak menarik soalan ni. Ya, betul. Kita memang setakat ni belum ada ramai yang enroll dalam program Doktor Engineering berbanding program PhD. Majoritinya enroll dalam program PhD, Doctor of Philosophy. Okay, yang membezakan yang pertama kita nampak jelas adalah segi kosnya lah. Jadi yuran untuk program PhD adalah lebih rendah daripada yuran untuk Doktor Engineering. Okay, itu. So jadi untuk PhD, okay, untuk tempoh lazim 6 semester, pelajar perlu mengambil 2 subjek wajib universiti. Ambil dan lulus sahaja, research methodology dan juga project management. The rest hanya concentrate kepada untuk buat research. Penilaian kelulusan adalah berdasarkan senaskah tesis, yang mana akan dinilai melalui kaedah Viva. Okay. Jadi dengan tesis tersebut kita akan submit untuk semakan panel. Kemudian kita akan defend our thesis masa sesi Viva. Jadi di akhirnya kita akan dapat grade lulus atau gagal. Dan lulus tu akan ada 3 kategori. Lulus dengan pembentulan utama, major correction, lulus dengan pembentulan minor ataupun minor correction, dan juga lulus tanpa apa-apa correction. Itu untuk PhD dan juga masters lah sebenarnya. Untuk Doktor Engineering pula, pelajar tersebut perlu mengambil lebih banyak kredit berbanding Doctor of Philosophy. Okay. Salah saya 40 credit hours. Okay, 40 credit hours. More or less like kita buat master top course campur dengan by research mode sikit. Dan Doktor Engineering ni dari segi pengiktirafannya sama. PhD ataupun Doktor Engineering memang diiktiraf sama levelnya. Bezanya tadi, pelajar Doktor Engineering perlu ambil lebih banyak subjek berbanding Doktor Filosofi, dan Doktor Engineering ni yurannya lebih tinggi sikit. Dan Doktor Engineering ni biasanya kita akan offer untuk mereka yang sedang bekerja. Dia some sort like an executive program. Kita ada banyak maklumat lebih terperinci. Bagi siapa yang berminat tu boleh drop your information atau boleh contact kita personally lah untuk kita bantu bagi penjelasan. So yang jelas, satu dari segi yurannya, perbezaannya antara PhD dan Doktor Engineering, tempoh pengajiannya, dan juga untuk Doktor Engineering perlu mengambil subjek yang lebih banyak daripada PhD.
Okey, terima kasih Dr. Wan. Dekat sini, di sini Dr. Afzal Nizam selaku TDPS kita ingin menambah sedikit maklumat mengenai program Dr. Engineering. Dipersilakan Dr. Afzal Nizam. Sila sila. Ya, terima kasih banyak. Ada tambahan maklumat? Dr. Afzal Nizam. Um, atau sementara tunggu Dr. Anam ni boleh kita ke soalan lain sementara menunggu. Alright. Okay. Dr. Afzal Nizam, are you ready untuk sharing? Okay, mungkin tak dengar kita lagi. Oh Tak ya. apa. Okay. Sementara menunggu Dr. Afzal Nizam, ada apa-apa maklumat soalan lain yang ingin ditanyakan? Okey, saya tambah sedikit saya tambah sedikit maklumat pasal Dr. Engineering. Okey, melalui soalan mengatakan Amirul bertanya mengenai framework research methodology. So, sedikit maklumat untuk Amirul, untuk Dr. Engineering ni, dia punya research methodology framework dia lebih kepada penyelidikan di industri. Ini bermaksud Ya. projek penyelidikan tersebut uh, o- mostly dilakukan di industri, right? Berbanding dengan PhD, right? Sebab PhD fundamental researchnya berlaku di universiti, right? So walaupun begitu, walaupun projek penyelidikan tu berlaku di industri, dia tidaklah mengabaikan apa ni orang kata kualiti daripada segi fundamental theoretical, right? So bezanya projek pendidikan uh, Dr. Engineering itu lebih berasaskan kepada penyelesaian masalah kejuruteraan ataupun teknikal di industri. Ya, Itu lebih tepat. tepat lah kalau kita nak Ya. tengok framework ataupun research methodology untuk DEng. Ya, betul, betul. Excellent. Right? Ya. Correct. Ya. So maksudnya DEng ni untuk program yang telah berlaku sebelum ini, pelajar tersebut masih bekerja dengan company tersebut. Uh, So dan dia menyelesaikan certain issue lah, certain masalah teknikal dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kerja beliau. Kerja untuk DH lah. Right. Jadi sambil Okay. bekerja dia buat projek DEng beliau lah di sana. Ya betul. Right. Okay, untuk ada soalan ni daripada Muhammad Amir Syafiq. Bagi coursework master, final project dilakukan secara individu ke tak? Ya. Ini soalan. Ya, secara individu. Master coursework, project, final year project untuk master coursework, ya, secara individu. Alright. So saya harap jelas. So ada apa-apa soalan lagi daripada floor? So Dr. Afzal Nizam masih tak dapat nak masuk. Saya rasa mungkin ada masalah lain. Oh, ya, ya. Alright, sementara tu boleh isi form di chat room sebab nanti saya boleh share link recorded hari ni dekat email anda semua, right? So kalau anda isi Google Form ni nanti mudahlah untuk kami email ataupun kami WhatsApp recorded. So boleh dengar balik dan boleh share dengan kawan-kawan yang lain, right? So mohon isi Google Form ni kalau boleh. Okey, ada soalan daripada Syafiqah Ghafur.
kalau research mode ni memang GRE je? Okey. Okey. Terima kasih Syafiqah. Research mode ni okey, kita boleh enroll in research mode sama ada kita nak self sponsored ataupun kita being sponsored. Okay. Sama ada kita masuk belajar dengan sponsor sendiri ataupun kita ditaja. So, salah satu bentuk tajaan adalah melalui skim Graduate Research Assistant. Jadi Graduate Research Assistant ni adalah satu bentuk skim tajaan yang mana dia melalui geran penyelidikan oleh ketua penyelidik tersebut. Okay, jadi ketua penyelidik research dia mendapat peruntukan penyelidikan daripada pemberi dana, daripada kerajaan dan sebagainya. Dan dalam peruntukan tersebut ada allocation untuk dia sponsor beberapa student untuk buat master atau PhD dengan dia. Jadi pelajar yang dipilih untuk disponsor tu perlu akan dilantik di bawah skim GRA lah, Graduate Research Assistant. Itu maksudnya macam tu. Tapi kalau nak buat research mode dengan biaya sendiri pun boleh. Jadi tak perlu GRA. Yang saya iklankan tadi adalah kekosongan untuk dilantik sebagai Graduate Research Assistant. Maknanya ada sedikit pembiayaan lah untuk mereka yang berminat boleh belajar mendapat elang bulanan. Dan elang bulanan tersebut disponsor oleh daripada geran penyelidikan ketua penyelidik. Alright, so sangat jelas saya rasa. Okay, right. Ada soalan daripada Megat. Dia permintaan. Megat meminta untuk emailkan takwim pengambilan master PhD. Okey, boleh. InsyaAllah. Untuk makluman Encik Megat, bagi mod penyelidikan, pengambilan dibuka sepanjang tahun. Berbeza dengan mod coursework yang mana pengambilan dibuka pada setiap awal semester, semester 1 dan semester 2. Tapi untuk mod research, mod pendidikan, ada master by research ataupun PhD, permohonan adalah dibuka sepanjang tahun dan pelajar boleh masuk sebagai pelajar pada bila-bila masa saja sepanjang tahun tersebut. Sebagai contoh, jika Cik Megat berminat untuk menyambung pengajian pada bulan Mei, dibenarkan. Jadi buat permohonan awal. Dalam surat tawaran tersebut nanti dia akan bagi satu time frame untuk kita mendaftar sebagai pelajar. Biasanya that time frame tu valid selama 12 bulan daripada tarikh surat tawaran tu dikeluarkan. Jadi contohnya Encik Megat mohon pada contohnya terus katalah let's say hari ni, insyaAllah surat tawaran rasmi akan keluar bulan depan. Jadi once bulan Mac surat tawaran rasmi dah keluar, Cik Megat boleh pilih untuk mendaftar pada bulan Mac, April dan seterusnya dalam tempoh 12 bulan tersebut. Itu adalah flexibility yang diberilah kepada pelajar mod penyelidikan. Alright, okay, terima kasih tuan. Agak clear, saya harap clear itu. Right, okay, ada soalan daripada Tio Selvan. Doktor, pengambilan GRE ini hanya terbuka kepada pengambilan GRE ini hanya terbuka kepada postgraduate exam sahaja atau mana-mana postgraduate uni lain? Kalau dibuka kepada postgraduate uni lain, adakah prosedurnya sama? Ya, GRE boleh saya rephrase prosedur pengambilan di UTM sama untuk mana-mana calon daripada mana-mana universiti. Sama ada calon tersebut daripada UTM ataupun bukan UTM, prosedurnya sama. Jadi mana-mana calon daripada mana-mana universiti boleh untuk memohon skim GRA yang ditawarkan oleh UTM. Kita open to all. Kita open to all. Jadi mana-mana kandidat daripada mana-mana universiti yang memenuhi syarat yang ditetapkan boleh untuk memohon skim GRA. Tapi skim GRA ni kita kena directly contact dengan ketua penyelidik sebab dia adalah
some sort like the lead of the project, dan GRA ni adalah di bawah di beliau. Kita kena contact direct lah dengan ketua projek tadi. Alright, so clear. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nizam. Okey, saya Uh, di DPS Fakulti Kejuruteraan Mekanikal selaku Timbalan Dekan Pengajian Siswa Azhar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dr. Azhar Nizam bin Muhammad Rosli untuk berkongsi sedikit mengenai info Zamalah ya tadi. Baik. Terima kasih penerusi IR Dr. Muhammad Zaid bin Yaakob serta peneras Poskes Siswa Azhar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dr. Muhammad Izwan bin Mansur dan salam cuti hari Minggu public holiday untuk semua saya. So terima kasihlah firstly untuk yang join ni. Saya terus respon kepada dua persoalan utama tadi itulah. Pertama tentang perbezaan PhD dan DN. Okay. So mungkin kalau saya boleh structurekan dari segi perbezaan ketara tu ialah dari segi subjek yang diambil lah, macam Dr. Ridwan Mansur cakap tadi tu. Untuk PhD hanya ambil 2 subjek saja, iaitu 6 kredit, 3 kredit campur 3 kredit 6 kredit. Tapi untuk DN Doktor Kejuruteraan 18 kredit, which is 6 subjek. 6 subjek tu di mana 2 subjek adalah 2 subjek wajib universiti dan selebihnya 4 subjek lagi tu adalah subjek yang offer semasa peringkat masa top course tadi tu. Maksudnya sekiranya pelajar tersebut ambil DM Doktor Kejuruteraan, pelajar ataupun supervisor beliau boleh menyarankan mana-mana lagi 4 subjek untuk pelajar tersebut ambil yang dirasakan boleh menyokonglah tentang projek yang diambil untuk DM tersebut. Cumanya benda tu tak adalah bersifat rigid sebab benda tu boleh diambil mungkin semester yang berselang-selang lah, bukannya maksudnya 4 subjek tadi tu terus 4 subjek kita ambil semester yang sama. Contohnya mungkin for the first semester ambil 1 subjek, the next following semester ambil another subjek, which is complete kan untuk 6 subjek tadi tu in total. Itu dari segi duration, itu dari segi bilangan subjek. Tetapi dari segi penganugerahan untuk PhD dikenal 2 publication journal minimum index corpus, tetapi untuk DN memadai hanya 1 publish journal index apa-apa. Index apa-apa tu maksudnya boleh ke Google Scholar lah. Tetapi challenge-nya pula untuk DN ni ialah sebelum pelajar tersebut untuk join masuk DN ataupun Doktor Kejuruteraan, dia ataupun company tersebut perlu ada MOU, Memorandum of Understanding. Sebab idea dia ialah kita tak nak bila pelajar buat projek di industri, tapi bila pelajar tu nak publish data-data industri tersebut, majikan tak bagi. So nanti sampai ke sudah tak habis-habis belajar kan, sebab restriction daripada company tak membenarkan pelajar untuk publish ataupun share data tersebut ataupun finding tersebut. So syarat yang terbaru untuk DN, dia minta juga attachmentkan MOU tu daripada industri tersebut. Once dah dapat so-called macam clearance hitam putih daripada majikan untuk student tu buat PhD DN, so barulah dia boleh register dan undergo all the processes lah. Itu mungkin sepintas ragu lah mengenai yang crucial lah, mengenai perbezaan utama antara DN dan PhD. Yang lebih-lebihnya itu lebih kurang sama je, tapi beratnya adalah kalau kita nak cakap mudah dia, kalau PhD ni pelajar datang jumpa supervisor kan, tapi kalau DN ni supervisor pergi ke industri jumpa student. Macam itulah kalau kita nak bahasa mudah dia macam tu. Cumanya kalau DN ni juga selain daripada dia kena ada supervisor yang di UTM, dia mesti juga ada supervisor yang di field ataupun di tempat industri itu juga. Which is berbeza dengan PhD sendiri kan, memang tak perlu ada supervisor yang daripada industri, memang hanya daripada akademik ataupun daripada fakulti ataupun universiti. Tapi kalau untuk DN, selain daripada ada academic supervisor, dia juga mesti ada field supervisor ataupun industry supervisor lah, as a part of the supervision tu, untuk dia ensure that benda tu berjalan dengan pemantauan yang sepatutnya daripada supervisor yang dilantik. Itu secara mudah je lah.
Itu bolehlah kot ya menjawab untuk perbezaan ringkas lah antara PhD dengan DN. Cuma saya nak sentuh sikit pasal Zamalah tadi. Zamalah tadi dia punya requirement dia minimum CGPA untuk apply adalah 3.5 CGPA. Tak kisahlah kalau ada adik daripada FKM ataupun FTKMP ke 35. Dia bukan macam kalau FKM kena 35, kalau FTKMP kena 3.75, tak ada. Kita sama aja 3.5. Cumanya kekosongan Zamalah itu selalunya berdasarkan kuota setiap fakulti lah. Maksud contohnya kalau macam tahun tu ada berapa kekosongan untuk Zamalah scholarship. So dia akan delegate lah for each fakulti tu akan ada kekosongan. So nanti kita akan update kepada pelajar siapa yang layak untuk memohon dan seterusnya lah. Mungkin kalau saya boleh tambah juga skim lain sedia berzamalah kepada pelajar yang yes betul, Zamalah hanya untuk pelajar research full time saja. Sama juga untuk convert daripada master ke PhD. Kalau adik-adik pointer 3.67 dan ke atas, you punya undergraduate study, boleh memohon untuk convert. Maksudnya mula-mula first semester masuk sebagai master student, okay. And then second semester layan je lah kan semester tu. Tapi selepas second semester tu dah boleh memohon untuk convert you punya study daripada master tu ke PhD menggunakan result masa undergraduate study tu 3.67 dan ke atas. Tapi itu atas akademisi nilai lah, penilaian panel apa semua tu. Tapi sekurang-kurangnya option tu adalah untuk yang mungkin pointer yang bagus kan untuk benda tu. Dan yang paling penting tadi tu mungkin saya nak update sekali lagi semua untuk kemasukan saya dah semak revision terkini. Kita dah update bahawa kemasukan minimum untuk sama ada FKM ataupun FTKMP adalah CGPA 2.5. 2.5. Ini adalah lebih kepada untuk kita menggalakkan dan promote lah untuk kemasukan pelajar untuk program sama ada top course ataupun by research. Itu seperti sahaja yang saya boleh update berdasarkan sharing kita pada petang ni. So saya kembalikan balik kepada pengurusi lah, IR Dr. Muhammad Zaiqul. Alright, terima kasih Timbalan Dekan Pengajian Ustazah Fakulti Syarikat Mekanikal itu Dr. Muhammad Azlan Nizam bin Muhammad Rosli atas penerangan yang agak jelas, right? So saya kira sharing session ni dah sampai ke hujung, right? Saya masih buka lagi soalan kalau jika ada soalan yang ingin tanya, right? Ingin ditanya. Oh, okey. Tiru Selvan bertanyakan permohonan ini ada berkaitan dengan permohonan UPU tak? Tiada, right? So tiada Ini tiada berkaitan dengan UPU. Okay. Betul, ni permohonan ni terus kepada UTM melalui website pengajian siswazah UTM. Boleh isi borang secara online. Right, so ada soalan lain? Okay. Sekali lagi saya share borang Google Form di chat room untuk isi maklumat. Nanti kita boleh share recorded video ni dan adik-adik semua boleh share video ni dengan sahabat-sahabat yang lain juga, insyaAllah. Right, sebelum kita akhiri, saya rasa ada apa last perkara yang nak disampaikan Dr. Ridwan ataupun Dr. Muhammad Azlan Nizam? Ya, boleh. Itulah. Saya sebelum tamat ni ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua tuan-puan yang bersama-sama sejak awal webinar hingga sini. Saya berharap dapat lebih ramai lah bakal-bakal pelajar pasca siswazah yang enroll di FKM seawal semester depan. Saya juga ingin ucapkan kepada terima kasih juga lah kepada wakil daripada FTKMP Dr. Abdul Munir yang sama-sama mengelola program dan membuat bahan lah program webinar ni, kepada Dr. Zaid dan Dr. Abdul Nizam jugalah atas peluang yang diberilah untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang program pasca siswazah di FKM. Terima kasih. Alright, thank you Dr. Wan. Dr. Azlan Nizam?
Dua kata yang terakhir. Sikit je bagi Okey. Um, terima kasih kepada Dr. Zahid, kepada Dr. Ridwan, kepada Dr. Munir, kepada rakan-rakan adik-adik daripada RTKMP. Kita pun tak berani nak promise langit dan bintang, bulan bintang, angkasa semua kan. Tapi segala yang berlaku ada hikmahnya. Mungkin dengan keadaan pandemik yang begini, dengan keadaan ekonomi yang macam sekarang ni, mungkin boleh berfikir sejenak untuk mempertimbangkan andai investment kepada diri sendiri untuk pengajian tu adalah yang mungkin terbaik buat masa ini. Itu saja sepatah dua kata dari saya. Saya pulangkan kembali kepada pengurusi. Alright, so sangat mendalam kata-kata TDP FKM. Right, okay. Okay, kalau tiada apa-apa lagi, saya mohon semua Dr. Wan boleh off sharing. Kita boleh on kamera tak semua? So saya boleh ambil gambar untuk kehadiran hari ini sebagai bukan bukti sebagai kenangan, right? Boleh. Bukti untuk Dr. Munir. Ahmad Amirul ada ke? Okay. Alright, so Megat kalau sudi, Muhammad Amir kalau sudi, Syafiqah Ghafur kalau sudi. Alright. Okay, kejap. Okay, kita tunggu ni Syafiqah Ghafur dia terkejap. So mungkin tengah nak ikut. Saya rasa Cik Megat ni macam familiar ni rasanya. Cik Megat daripada JKR kan, Cik Megat? Sorry, JPJ lah Cik Megat. Sorry, apa... Cik Megat daripada JPJ ke? Okay. Ini alumni terbaik kita ni sebenarnya. Terima kasih. Boleh lobby gen JPJ nanti Yang part-time JPJ dah ramai ni yang ada graduate. Kan geng-geng JPJ yang buat part-time kan ada juga yang ada graduate. Okay. Alright. Okay, saya ambil gambar Right. So peace. Right, thank you. Peace Peace. Alright, okay. Terima kasih semua atas apa ni masa yang diluangkan. Saya tak boleh nak balas apa. Allah je boleh balas masa yang tuan-tuan dan puan-puan luangkan. So insya-Allah saya harap benda yang disampaikan ini dapat dimanfaatkan, dapat dikongsi dengan rakan-rakan yang lain. Insya-Allah mungkin ada yang baik untuk kita manfaatkan pada hari ini. Right. So akhir kata daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, tak baik atau buruk itu datang daripada saya sendiri. So saya minta maaf atas segala salah dan kata saya. So insyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah. Right, so nanti saya akan sharekan recording ni pada email anda semua. Right, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Right, bye-bye. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.